Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kajian Teta Asramara Dom Putra Act 2. Baiklah, kita akan beralih kepada biodata. Baiklah, nama saya Aung Muhammad Nadim bin Aung Yusuf, memegang nomor kad matriks BC 22160165 dan jawatan saya di dalam production projek pentas yang akan mementaskan Teta Asramara Dom Putra Act 2. Saya memegang watak sebagai Fakri dalam cerita ini. Baiklah, kita akan beralih pula kepada konsep pementasan. Tapi sebelum kita masuk kepada bagian itu, saya ingin juga menerangkan sedikit tentang aliran bagi pementasan ini. So, dalam Teta Asramara Dom Putra Act 2, kami pengarah tersebut menggunakan jalan cerita aliran surrealis, di mana Ijan kembali ke waktu lampau, di mana idea ini bercanggah dengan alam mimpi dengan alam yang nyata. Oke, seterusnya kita akan beralih pada konsep bagi Teta ini adalah konsep roda kehidupan. Kita akan beralih pula kepada pemilihan pelakon. Sebelum kita memilih seorang pelakon itu, kita harus tahu kriteria yang diperlukan di dalam naskah tersebut. Sebagai contoh, saya sendiri yaitu Fakri, memegang watak sebagai Fakri. Saya perlu tahu bagaimanakah ciri-ciri dan kriteria yang diperlukan untuk memegang watak Fakri. Pertama sekali, Fakri mempunyai perwatakan yang sangat sombong kerana dia merupakan pelajar sains tulen. Namun, dia memiliki satu kelemahan, di mana apabila seseorang itu menyebut tentang hal-hal keluarganya, Fakri akan mulai sedih. Oke, baiklah, kita akan beralih pula kepada impak scenografi. Pertama sekali, yang paling penting adalah dari segi penataan cahaya, di mana penataan cahaya tersebut perlulah mengikuti dengan aliran yang dipilih, yaitu surreal. Kerana disebabkan jika seseorang itu dapat menggunakan cahaya yang betul, maka penonton dapat merasakan mood ataupun vibe yang diperlukan di dalam suatu pementasan tersebut. Seterusnya, dalam Teta Asramara Dom Putra, scenografer memilih untuk membuat katil yang berkedudukan bulat ataupun geometri, dan dari sana dapat menggambarkan sebuah roda. Dan kemudian apabila berlakunya peralihan babak, katil tersebut akan dipusingkan dalam main loop, dan hal ini akan memberikan satu penanda di mana setiap kali peralihan babak menunjukkan pertukaran masa ataupun pertukaran masa yang berlainan. Baiklah, seterusnya kita akan beralih pula kepada strategi pemasaran. Pertama sekali, dari pihak pengurus produksi, kami bercadang untuk melakukan pelbagai jenis tren ataupun tren-tren video yang terkini, di mana kami dapat mempromosikan Teta Asramara Dom Putra dari segi teaser dan promosi pasaran yang trending. Sebagai contoh, kami akan pihak publicity memasarkan video tersebut di dalam Instagram dan TikTok projek pentas. Seterusnya, bagi kumpulan saya pula, dengan adanya subjek pemasaran karya, kami dapat mempromosikan lagi produksi projek pentas dengan melancarkan sebuah produk, yaitu acrylic brooch, di mana acrylic brooch ini merupakan satu produk di mana brooch ini mempunyai watak-watak pelakon dalam Teta Asramara Dom Putra. Dan dari situ kami dapat menjual bukan saja sekaligus menjual brooch tersebut, namun kami juga dapat mempromosikan tiket dalam masa yang. Baiklah, kita akan beralih pula kepada bahagian penyampaian. Baiklah, bahagian penyampaian dari segi lakonan pula, Teta Asramara Dom Putra menggunakan gaya lakonan realis dan ditambah pula dengan surreal, di mana kami akan bertukar kepada watak mind loop. Seterusnya, dari segi scenografi, seperti yang saya katakan tadi, katil tersebut memainkan peranan yang sangat besar, di mana katil itu juga merupakan penanda dan perubahan masa bagi setiap babak, di mana setiap katil itu akan diputar mengikut
lawan jam dari babak 1 hingga ke babak keempat menunjukkan peralihan masa kembali ke masa lalu. Dan pada waktu babak 5, katil tersebut akan dipusingkan mengikut arah jam ke posisi asal, menunjukkan penanda di mana babak tersebut merupakan babak peralihan masa kini. Kita akan beralih pula kepada dari segi creativity. Pertama sekali, katil itu bukan saja berbentuk bulat, namun katil itu juga mempunyai ketinggiannya masing-masing, di mana setiap pelakon mempunyai setiap kastanya yang berbeza. Seterusnya, seperti yang saya cakap tadi, kedudukan katil itu berbentuk bulat yang memberikan simbolik kepada roda kehidupan.